Okay, tak apa, pakcik ni teruskan memandu. Biarkan, abaikanlah budak ni. Sebab biasalah budak-budak nakal malam-malam. Tapi sampailah satu ketika pengabaian si pakcik ni tak boleh nak diteruskan lagi. Bila mana motor ni dia lalu kat sebelah pakcik ni untuk memintas. Dan bila dipintas, pakcik ni baru perasan penunggang motor tu tak ada kepala. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Scream Malam Sepi berteman kembali. So, aku rasa masih belum terlambat untuk aku ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada korang semua, para Kimbayo dan juga para penonton Physics Scream. Dan aku harap korang enjoy Raya tahun ni, walaupun maybe agak hamba, tapi still better daripada tahun lepas yang mana kita memang tak boleh keluar. Tapi Raya tahun ni kita still boleh pergi masjid, dengar khutbah, pakai baju raya. Alhamdulillah, aku still boleh pakai baju raya dan masih ada suasana raya tu. Aku harap korang still terus bersabar dengan wabak ni dan macam-macam lah masalah yang ada dalam negara kita. Aku harap korang terus bersabar dan insyaAllah asbab daripada kesabaran kita tu, Allah akan ganjarkan pahala kepada kita semua. Okay? So untuk update minggu ni, aku nak ucapkan jutaan terima kasih. Okay, aku dengan Fikri nak ucapkan jutaan terima kasih kepada follower IG aku dengan Fikri, para Kimbayo yang mengenali kita orang, yang memang dah follow IG kita orang. Sebab asbab sokong korang, aku dengan Fikri telah berjaya dinobatkan dalam satu kontes fan art Abe Band. Kau tahu Abe Band yang komik dakwah tu? Aku dengan Fikri telah berjaya dinobatkan sebagai 15 top 15 finalis terbaik. Dan alhamdulillah pada penghujung selepas undian semua dilakukan, Fikri berjaya mendapat honorable mention atau special mention, yang mana dia mendapat undian paling banyak tu. Dan aku telah mendapat sagu hati. Okay, daripada 15 tu aku berjaya mendapat sagu hati. Dah claim pun hadiah tu. Maybe dia atas urusan kita orang Abe Band. Tapi aku nak ucapkan terima kasih pada korang. Sebab tu aku macam sangat-sangat bersyukur lah. Sebabnya aku bersyukur ada korang semua bantu kita orang dalam perjuangan ni. Sebagai information korang, sebab daripada bantuan korang tu lah karya-karya kita orang akan dimasukkan dalam karya Abe Band yang terbaru, iaitu Kenapa Kau Pakai Tudung X hingga saat akhir, sampai saat akhir. Macam itulah, something like that. Kalau korang beli, korang nampak karya kita orang, jangan lupa tag gambar, tag, okay? So untuk video malam ni, aku nak kongsi dekat korang satu kompilasi baru tau. Okay, hindir rambut aku. Sebab kompilasi ni pun aku tak tahu macam mana aku boleh dapat. Tapi maybe sebab waktu tu tengah hype drama ataupun TV series ni, yang mana adik aku duk sembang pasal drama ni kan, macam oi, aku nak rambut dia, aku nak rambut macam ni. Sampai dia pergi beli pomade tau, yang boleh warnakan rambut. Nampak warna kan, aku rasa korang dapat hint dah. Yap, drama Budak Tebing. So malam ni aku nak gabungkan sebuah video kita orang yang seram dengan satu drama yang orang kata meletup, supaya kita tengok macam mana hasil dia bila sebuah channel seram ambil inspirasi drama Budak Tebing jadi kompilasi seram Budak Tebing. So untuk kompilasi Budak Tebing ni, of course lah diinspirasikan daripada drama Budak Tebing tu. Yang mana masa awal-awal tu aku macam, adik aku ajak tengok Budak Tebing, dan aku tengok ada komen-komen ada Kimbayo yang cakap macam, okay, tak apa, kita save dulu video Physics Scream, kita malam ni kita layan Budak Tebing. Sampai ada aku macam, Budak Tebing ni cerita pasal apa kan? Macam siapa nak tengok cerita pasal budak duduk bawah tebing? Okay, budak-budak macam ada masalah semua kan. Tapi bila aku tengok sebenarnya best juga cerita dia. Cerita dia macam taklah cerita pasal sangat budak tebing. Dia lebih kepada macam mana budak-budak tebing ni dia cuba untuk keluar daripada masalah diorang, dan tiba-tiba diorang terjebak dengan masalah yang lebih besar. Macam Along lah, something like that. Watak yang memang favourite aku lah, antaranya macam Tongki. Okay, itu memang favourite adik aku lah. Haziq, dia memang sampai nak beli pomade untuk warnakan rambut. Memang tak bagi lah, mak aku memang tak bagi lah. So antara watak lain Arif, Yuyul, lepas tu kita ada Talam. So mungkin korang tanya apa skop ataupun tema kompilasi seram Budak Tebing ni kan.
So dia berkisah pasal remaja-remaja ataupun kisah-kisah seram yang berkisah pasal macam melepak, lepas tu ada juga rempit, dan maybe ada juga yang jenis yang budak-budak liar. So kisah ni akan dirangkumkan dalam sebuah kompilasi yang aku baru jumpa, aku baru keluarkan, iaitu kompilasi Seram Budak Tebing. So untuk kisah pertama, kita tak payah buang masa, kita terus menghayati sebuah kisah yang aku bagi nama Darah Muda. Kisah Darah Muda ni, dia berkisah pasal seorang lelaki yang kita ambil nama Kibayo, Nazrin dengan Akmal. So Nazrin ni dia adalah seorang lelaki yang dia kata dia jenis cakap besar, dia macam belagak semua kan. So dia kata dekat kampung dia ni ada satu warung, satu gerai makan yang memang akan beroperasi malam dan biasalah kedai kopi kalau kat kampung memang riuh rendah lah. Lagi-lagi kalau rancangan yang dia tayangkan adalah rancangan favourite macam bola atau Wang Gusti. Nak diceritakan cerita, Nazrin ni dia tinggal dekat kampung lain tau, dengan warung ni, warung yang kita bagi nama Pak Kasim warung Pak Kasim. So Nazrin ni tinggal kat kampung sebelah, warung Pak Kasim ni ada kat kampung sebelah. So diorang ni dipisahkan dengan satu hutan yang lebih kurang jarak 1 kilometer je lah, which is dekat je sebenarnya daripada satu kampung ke satu kampung kan. Tapi satu malam tu Nazrin kata dia pergi lepak dekat warung Pak Kasim tu, dan biasalah malam tu Gusti kan. So waktu tu memang heboh gerai kopi tu kan, sebab waktu tu memang rancangan yang ditayangkan adalah rancangan Gusti. Memang hype gila kedai kopi tu bila tengok dua lelaki bertumbuk untuk dapatkan tali pinggang yang diorang pun tak pakai seluar. So memang hype lah, diorang tengok macam macam maybe John Cena atau Mysterio waktu tu lawan kan. Tengok macam Gusti tumbuk. Lepas tu tiba-tiba daripada jauh 1 kilometer lebih kurang tu daripada hutan, dia ada keluar seorang lelaki tau, nama dia Akmal. So lelaki ni, Akmal ni, dia keluar pada hutan dalam keadaan berapa seolah-olah melarikan diri daripada sesuatu. Dia lari macam dia pergi kat warung tu, warung Pak Kasim. Dia sampai kat warung Pak Kasim, dia cakap, Pak Kasim. So pelanggan-pelanggan dekat warung Pak Kasim tu macam apa hal mamat ni kan. Macam orang tengah syok, tiba-tiba dia sampai tengah menjerit-jerit kan. Lepas tu tanya, kau apa hal ni? Pak Kasim macam biasa lah, macam kalau kau ingat drama-drama dulu, of course lah, Pak Kasim ni orang yang pakai apron, angkat kain, pahal macam tu kan, pahal kau ni. So Akmal ni kata macam, tadi saya nampak kat hutan ada dekat bawah pokok lebih kurang 100 meter, saya nampak ada lembaga putih. Yang si Nazrin dia pergi potong, dia kata macam, kau ni merakah apa? Tak payah merakah lah malam-malam macam ni. Aduh, kau penakut daripada kecil sampai ketua bangka ni, kau penakut. Hari tu yang kau cakap tiang telefon tu kau kata pocong lah, hantu galah lah, apa kau ni? Si Nazrin ni buat bahan lah, si Akmal ni kan merepek, lepas tu buat cerita macam penakut semua kan. Tapi si Akmal ni dia macam tak kisah, lantak si Nazrin tu, tapi dia teruskan bercerita dengan Pak Kasim tau. Macam, betul Pak Kasim, tadi saya nampak dekat hutan sana, dekat sungai, saya nampak ada benda putih, tolonglah. Lepas tu Pak Kasim of course lah, dengar je lah, pelanggan dengar je lah apa dia cerita. Tapi dalam masa yang sama, Nazrin dalam dia duduk bahan-bahan si Akmal ni, Nazrin ni perasan ada beberapa orang kampung yang dah start untuk macam ni tau. Kau bayangkan si Akmal ni duduk bercerita, ada benda putih tengah duduk dekat sungai. So dia nampak, Nazrin nampak pelanggan-pelanggan kat situ dah start, ada beberapa penduduk yang start macam ni macam macam tu. Dia macam dah start takut tau. Lepas tu si Nazrin ni macam spoil lah, orang tengah tengok Gusti semua kan, tiba dia buat cerita jadi habis satu warung tu jadi takut kan. Jadi dah spoil lah. Lepas tu si Nazrin kata macam, kau tengok, kau ni pasal lah, tengok orang kampung semua dah takut dah. Aduh, semak lah mamat ni. Lepas tu dia minum air dia. Lepas tu dia sambung tengok Gusti kan. Dalam masa yang sama, si Akmal ni dia terus bercerita dengan Pak Kasim, bercerita seorang demi seorang balik sehinggalah tamat siaran Gusti pada jam 12. So bila habis jam 12, si Nazrin ni start untuk balik. Bila si Nazrin ni balik, macam aku kata dalam awal kisah tadi, dia perlu melalui satu hutan tau. Satu hutan yang mana maybe kau kena lalu satu jalan dan sebelah jalan tu adalah hutan. So dia lalu jalan tu. So dalam beberapa minit dia jalan, dia naik motor, tiba-tiba dia rasa motor dia berat. Motor dia tiba-tiba rasa berat. Kemudian dia pandang belakang, which is maybe ada something yang sedang menumpang. So dia pandang belakang, alhamdulillah tak ada.
Tapi dia rasa motor dia seolah-olah ada benda naik. Which is macam kalau kau tengah bawa motor, tiba ada orang lompat atas motor kau akan dapat rasa yang motor kau seperti ke bawah sikit tau. So dia rasa macam ada something. Tapi bila toleh tak ada. So alhamdulillah dia teruskan perjalanan. Dia teruskan perjalanan sampailah dia nampak ada beberapa sekelompok budak-budak muda. So bila nampak budak-budak muda ni, dia pun rasa macam malam pun masih muda kan, baru pukul 12, apa dia hal kan, takkan aku nak balik macam tu je. So dia pun nampak dekat budak-budak tu, dia nak join lah, nak join. So daripada jauh dia nampak, okay cun, dia gerak terus sampai kat budak-budak tu. Sampai dekat kumpulan budak-budak tu, budak-budak ni semua lari. Budak macam hantu, semua lari. Like macam kau panggil aku hantu ke? Tapi budak-budak memang dah lari lah. So dia pun macam dah tak boleh nak ajak lepak. So tak apa lah, terus balik. Dia terus balik dan tidur. Keesokan harinya, untuk pengetahuan korang, si Nazrin ni dia bekerja sebagai penyelia kilang kain tau. So biasalah kalau kilang, of course lah dia ada OT semua kan. Dan OT dia kadang-kadang sampai lewat malam. Tiba-tiba dalam maybe around dalam pukul 1 lebih macam tu, tiba ada seorang kawan datang dekat Nazrin, tanya tau, Rin, kau betul ke semalam aku dengar dekat kampung, budak kampung cerita lah masa semalam diorang lepak, diorang nampak ada benda putih, lembaga makhluk putih tengah duduk kat belakang kau, tumpang naik atas motor kau dan ikut sekali masa kau nak datang ke arah diorang. So sebab tu budak ni lari, sebab dia nampak ada hantu belakang kau. Lepas tu si Nazrin macam, hantu belakang aku. Ush, patut semalam budak-budak lari tu, hantu rumah belakang aku. Kau tak payah percaya ada orang tu, semua bongak, menipu. Dia tipu kau je tu, awal-awal kena kencing. Tak payah percaya lah, dah aku balik dulu malam ni. Macam tu, dia memang belagak gila. Aku memang dengar budak ni memang dia memang minta benda tu datang tau. Sebab kau ni benda tu dengar tau. Maybe benda tu dengar kau cakap apa kan. Diorang boleh nampak kau je tak boleh nampak diorang. So macam respect lah sikit kan. So bila balik malam tu dalam around pukul 2 babe, around pukul 2, suasana sunyi, bunyi cengkerik. Dia pun jalan, perintasi jalan untuk masuk ke kampung dia. So sampai simpang jalan untuk masuk ke kampung si Nazrin ni, tiba-tiba dia ternampak ada satu perempuan tengah tunggu dekat bus stop kawasan kampung dia. So bila dia nampak perempuan ni, dia rasa macam ada ke perempuan tunggu bas malam-malam ni? Macam kesian pula. So maybe tak ada kenderaan, so aku boleh tumpang kan. Dia ada rasa kesian lah. So dia berhentikan motor, dia pergi jalan kat perempuan tu dan dia duduk sebelah. Bila sampai sebelah perempuan tu, si Nazrin ni perasan perempuan ni cantik tu. Dia kata memang tak ada kat kampung ni perempuan secantik perempuan ni. So aku tak tahulah macam ni cantik dia. Kalau dalam kampung tu tak ada perempuan cantik macam dia, aku tak tahu lah cantik mana. So maybe memang cantik, orang kata cantik yang versi artis lah. So dia macam cantik gila Minah ni kan. Awak tunggu bas ke? Lepas tu perempuan ni dia tak jawab tau, tapi dia senyum macam tu. Tapi tak jawab. Lepas tu dia tanya soalan kedua. Dalam masa dia tanya soalan kedua tu, dia dapat satu bau yang dia kata bau perempuan ni sangat wangi. Dan dia kata memang menggoda lah bau perempuan tu. Lepas tu dia rasa macam, dia tanya soalan kedua. Bila tanya soalan kedua, perempuan ni tak jawab. Still tak jawab, just senyum. So dia rasa macam macam cute dia perempuan ni kan. Dan tiba-tiba dia rasa hati dia macam seolah-olah bergelora lah. Sebab dia nampak perempuan ni macam cantik, wangi. So lepas tu dia try pegang perempuan ni. Dan perempuan ni seolah-olah bagi dia pegang. Sebab perempuan ni dia tak tolak. Perempuan ni macam senyum, tapi dia bagi pegang. So dia rasa macam okay cun, perempuan ni boleh lah ni. Sebab dia kata dekat kampung ni ada lah jenis-jenis perempuan yang kau boleh bawa balik macam tu. Macam kau masih boleh berunding dengan dorang, which is perempuan jaga maruah kan. So bila Nazrin rasa perempuan ni adalah jenis perempuan yang boleh bawa balik rumah, so dia pegang tangan perempuan tu. Lepas tu dia bawa ke arah motor dia. Lepas tu macam okay jom ikut abang. Dia bawa. Lepas tu bila dia bawa, dia start motor. Tiba-tiba dia pandang belakang, perempuan tu tak ada. Dia rasa mana pula perempuan ni pergi kan. Takkanlah malam-malam nak main nyorok. So dia cari sekeliling. Tiba-tiba Nazrin ni kata, aku tak tahu lah, maybe daripada ekor mata si Nazrin ni, dia kata dia nampak ada satu lembaga warna putih dekat belakang motor dia. Maybe perempuan tadi. So okay macam
Okay, perempuan tu dah ada balik. Maybe tadi dia ambil barang dia. Okay, so okay, dia toleh. Okay, jom kita. Dia nampak muka perempuan tu. Dia nampak muka perempuan tu. Dia nampak muka perempuan tu. Dia kata muka perempuan tu adalah suatu muka makhluk yang hodoh. Okay? Which is kalau kau bayangkan dia adalah perempuan yang muka dia hodoh, menggerutu, dan dia kata seolah-olah kulit dia terbakar. Kulit dia terbakar dan dekat mulut dia tu ada keluar cairan warna hitam. Lepas tu dia memang tak keruan lah. Dia start motor, terus pecut balik rumah. Dia balik rumah, lepas tu dia ketuk pintu. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Mak buka mak. Lepas tu mak dia, kau ni kenapa Nazrin? Lepas tu dia buka pintu. Si Nazrin pun terus lari. Mak dia memang tanya macam, kau pergi mana? Asal ni malam-malam macam ni baru balik. Lepas tu kau nampak apa semua? Dia memang tak jawab. Dia lari, dia terus lari masuk bilik. Dia tak hirau lah. Mak dia waktu tu tanya-tanya soalan, memang dah tak layan, tak boleh fikir lah. So dia masuk bilik, tiba-tiba dia nampak dekat tingkap bilik dia ada satu lembaga makhluk warna putih tengah berdiri kat luar tingkap dia. Dia memang dah tak boleh lah. Dia pergi lompat atas katil dia dan dia selubung. Dan dia kata pada waktu tu dia dengar ada bunyi cakaran tau. Bunyi cakaran dekat dinding rumah dia. Which is benda tu ikut dia balik. Tadi dia bawa balik. Dan benda tu betul-betul ikut dia balik. Like, kan dah kena. Bila dah benda tu dah bercakar-cakar dinding, dia try baca apa ayat yang dia tahu. Dia try tutup telinga, tutup mata dia supaya dia tak nampak makhluk yang dia nampak tadi untuk kali kedua. Dia baca ayat-ayat apa yang dia boleh. Dan alhamdulillah, slow bunyi cakaran tu hilang. Tapi muncul bau kapur barus. So, kapur barus ni, kalau korang yang tak tahu, kapur barus ni adalah satu bahan yang digunakan ketika proses kafankan mayat. So, macam mana bau mayat ada dekat dalam bilik dia? So, memang dia dah pisang lah. Dia baca apa ayat yang dia boleh. Dan dia kata malam tu, okay, malam tu adalah malam yang memang panjang untuk dia. Dia rasa malam tu adalah malam paling lama untuk dia tunggu tibanya waktu pagi. Dan dia kata sejak hari tu, si Nazrin ni kata dia dah berubah. Kalau ada orang cerita pasal hantu, dia akan cuba tak bercakap besar. Sebab dia kata, tapi dia bukanlah takut. Okay, sebab dia kata dia cuma tak nak cakap besar supaya dia tak terlalu berani dan tak terlalu takut. Dan dia kata sejak itu juga dia bertaubat lah untuk angkut mana-mana perempuan yang dijumpa dekat tepi jalan. So, untuk kisah si Nazrin dalam darah muda tadi, apa yang jadi kat dia tu adalah, apa yang aku boleh kata, dia yang mengundang. Okay, mula-mula dia pergi cakap besar. Lepas tu dia pergi angkut perempuan. Which is, kalau apa yang Islam dah larang tu, kan, adalah sebab dia. Ni tak pasal-pasal kau angkut-angkut, jumpa benda tu. Kau dah terima hikmah. Aku just nak cakap yang kena sentiasa ingat yang dalam dunia ni, selain kita, ada dia. So, kita terus beralih ke kisah kedua. Okay, jap. Sebelum tu, aku rasa dah lama dah aku tak macam tekankan. Korang jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe dan tekan bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada kita orang. Okay, yang mana yang kalau yang baru masuk, yang korang jangan ragu-ragu, tekan je subscribe. Okay, tekan je subscribe, like. Sebab kita tengah dalam misi untuk mencapai 10k. Kalau korang ada kawan-kawan yang tak tahu lagi kewujudan Physics Cream, pastikan diorang tahu. Okay, so kita terus ke kisah kedua malam ni, iaitu sebuah kisah yang aku bagi nama Rempit Sampai Mati. So, untuk kisah Rempit Sampai Mati ni, nama nak hebat je kan. Rempit Sampai Mati ni kita ambil nama Kim Bayu, iaitu Irfan. Okay, so Irfan ni, okay, dia adalah seorang, okay, ni bukan kita doakan ke apa, okay, kita just ambil nama supaya memenuhi korang punya permintaan untuk letak nama korang dalam kisah kita orang. Okay, kita orang bukan doakan korang jadi mak rempit ke apa. Okay, so Irfan ni, dia salah. Dah start lah. Dah bunyi-bunyi lah, ketuk-ketuk It's okay. So, kisah Fikir kata dah 3 kali lah ketuk tadi. 4. Baru tadi 4. Okay, tak apa. Kita teruskan dengan kisah kita. Steady.
Steady cik. Steady. Okay. So untuk kisah rempit sampai mati ni, Irfan ni 5 kali. Dah 5. So untuk kisah rempit sampai mati ni, Irfan ni adalah salah seorang geng motor rempit. Budak-budak rempit ni. Then kita bagikan geng A dengan geng B lah. So bila geng A dengan geng B ni bergaduh, of course kita settle dengan gaya rempit. Tak ada nak gaduh-gaduh, nak menari ke raver. Tak ada. Kita memang gaduh rempitnya. So satu hari bila diorang bergaduh ni, diorang pun set satu tempat dan satu waktu untuk diorang race. So hari demi hari, maka tibalah hari yang dinantikan, iaitu hari perlombaan. So Irfan ni, Irfan ni geng budak B. So dia ni telah diarahkan untuk sabotaj tim A tau. So cara sabotaj macam mana? Cara sabotaj adalah dia kena ikat tali. Dia kena ikat tali tu antara dua pokok. Maybe antara pokok dengan divider. So dia kena ikat tali supaya pelumba daripada tim A ni dia terjatuh masa dia bawa motor. Which is nanti tim B lah, boleh menang pertandingan dengan mudah. So tibalah hari yang dinantikan, malam pukul, maybe dalam around pukul 12, 1 macam tu, perlumbaan pun bermula. So di sebelah kanan saya kita ada tim Irfan. So tim Irfan ni tim B lah. So tapi bukan Irfan yang berlumba. Lebih kurang Irfan ni bos. So dia ada perlumba dia sendiri. Kita ada Tongki. Dan di sebelah kiri saya kita ada tim A yang mengetengahkan pelumba mereka, Talam. So peraturannya mudah, siapa sampai dulu dia jadi raja. Secara rasminya perlawanan bermula. Lepas tu diorang pun start. Gerak. Selekor sana, selekor sini. Memang masing-masing menggunakan gaya Superman lah. Superman, lepas tu macam-macam. Aku memang tak reti lah. Aku bawa motor biasa, jatuh kan. So diorang pun terus lah. Diorang terus buat pacak semua, wheelie semua. Tapi tim B ni, pelumba daripada tim B, si Tongki ni, dia bawa slow. Dia seolah-olah acah-acah macam dia tak boleh nak potong si Talam. Sebab dia tahu dekat depan nanti ada satu trap, satu perangkap yang akan membuatkan budak terjatuh. So diorang pun berlumba. Tanpa diorang sangka, kita flashback balik. Sebenarnya pada malam kejadian, budak yang diarahkan oleh si Irfan untuk bawa tali tak datang. So apa backup plan B? Tak ada. Plan B tak ada. So diorang tak ada seorang pun yang bawa tali. So macam mana diorang nak sabotaj? Of course lah, maybe kumpulan si Talam akan menang. So Irfan ni macam, aduh kepala, budak-budak ni buat hal betul lah. Esok aku tahu budak tu jumpa aku, macam mana aku nak settle lah malam ni. Dan nak jadikan cerita, diorang jumpa satu dawai dekat tepi jalan. Entah mana datang dawai tu aku pun tak tahu, tapi memang ada dawai. So si Irfan ni okay. Dia pergi ambil dawai tu. Kau ikat sebelah sana, aku ikat sebelah sini. Diorang ikat. Pada dasar dia, diorang nak buatkan budak ni jatuh je tau. Which is kalau motor tu berlanggar, kena motor, dan motor tu akan terjatuh dengan budak tu. Diorang tak adalah sampai mencederakan. Diorang just macam nak jatuh je lah. Dan paras yang dia letakkan hanyalah sekadar memang paras motor je. Memang paras motor. Which is kalau siapa yang buat Superman, dia boleh lepas. Tapi kesilapan tak dapat dielakkan bila mana diorang ikat dawai tu tertinggi sikit. Jadikan cerita, bila perlawanan bermula, diorang pun belah lah. Si Irfan dengan tim dia yang sabotaj ni belah. Sebab kalau diorang tunggu situ, of course diorang kantoi kan. So bila dua pelumba ni, Tongki yang Talam berlumba, cilok sana cilok sini, sampailah kat tempat track. Dan si Tongki tahu dia kena perlahankan motor. Lepas tu dia slow. Lepas tu si Talam teruskan perlumbaan. Dan antara ramai-ramai pelumba tadi, kebanyakannya buat Superman tau. Zoom, lepas dawai tadi. Sehinggalah ada satu pelumba daripada tim A, dia tak bawa Superman. Dan korang tahu apa jadi? Yup, kepala dia kena dawai tadi dan putus. Kepala dia putus. Mati kat tempat kejadian. Mati dalam keadaan rempit. Sejak daripada peristiwa tu, jalan tu orang kata dah start berhantu, dah start diganggu semua. Sehingga ada satu kisah bila mana
pakcik. Ada seorang pakcik ni dia baru balik masjid, which is something like that. Dia baru balik masjid. Tiba-tiba dia nampak ada satu motor tau daripada belakang tengah follow dia. Dan dia tahu motor tu adalah motor budak-budak rempit. Sebab biasalah, kau tahulah starter pack budak-budak rempit macam mana kan. Motor of course lah S5. Exhaust mesti berbunyi punya kan. So dia dengar ada budak-budak ada bunyi rempit ni. Okey, tak apa, pakcik ni teruskan memandu. Biarkan, abaikanlah budak ni. Sebab biasalah budak-budak nakal kan malam-malam. Tapi sampailah satu ketika pengabaian si pakcik ni tak boleh nak diteruskan lagi. Bila mana motor ni dia lalu kat sebelah pakcik ni untuk memintas. Dan bila dipintas, pakcik ni baru perasan penunggang motor tu tak ada kepala. So antara nasihat kepada orang yang lalu jalan tu adalah berhati-hati. Sebab kita tak tahu, maybe tengah-tengah shock kita bawa motor, tiba-tiba ada satu kepala ekstra dalam raga motor. Rempit ni bukan benda main-main lah. Macam kau ada banyak lagi benda yang kau boleh buat, tapi kenapa pilih rempit baik? Aku dah banyak kali lah dengar kawan-kawan aku, junior-junior aku yang macam buat pacak-pacak ni semua, tapi last-last patah sana sini, koyak sana sini. Ada yang aku dengar sampai masuk bawah lori. Like, sebab tu lah bila syarikat motor dah keluarkan motor tu 2 tayar, korang tak payahlah pandai kan nak guna 1 tayar. Tak payah pandai-pandai. Kalau tambah tak apa, tambah lagi 2 kiri kanan, buat roda tambahan. Tu tak apa, tu macam lebih selamat. Dan aku rasa daripada korang merempit, lebih baiklah korang buat something yang lebih berfaedah kan. Macam maybe tak tahu, tengok ceramah. Mungkin dengar zikir ayat Quran, hafal ayat Quran, tu maybe lebih mantap. Dan maybe korang akan takut lah orang cakap macam kau ni bajak alim lah, caca nak berubah. Macam tu, biasa skeptikal masyarakat kan. Dan biasanya benda-benda macam tu akan membantutkan niat korang. Tapi korang jangan risau, kalau korang tanya aku inisiatif, sebenarnya Mara Digital Kuala Lumpur dan 3D Mobile and Accessories ada hantar kat kita orang Mozom Wireless Headphone. So memang bagi aku ini adalah first time aku dapat headphone yang wireless, yang Bluetooth. Aku memang aku kata memang kesayangan aku lah. Memang kesayangan aku yang this is the first time yang orang bagi. And sebelum ni aku memang tak ada benda macam ni. Dan bila aku guna like takkan aku nak terang kat sini kan. So korang tengok je video. Hai, kesayangan. Untuk pengetahuan korang, ini adalah wireless headphone pertama yang aku dapat thanks to 3D Mobile and Accessories sebab sudi bagi aku review headphone ni. Pertama sekali yang memang wowzers pasal Mozom wireless headphone ni, of course lah kotak dia serious premium weh. Aku excited tu masa unboxing Mozom wireless headphone ni. Memang sangat sesuai kalau korang nak bagi hadiah kepada orang yang tersayang. Menambahkan lagi, keanggunan Mozom wireless headphone ni adalah warna dia yang keemasan tu. Cun teruk. First time aku pakai, memang memberi pengalaman yang hebat. Teruja dah aku. Lampu-lampu yang bercahaya ala-ala DJ Remix ni memang function. Dia bukan sahaja membuatkan Mozom wireless headphone ni nampak lebih premium, tapi dia juga sebagai sign bahawa headphone korang dalam mode on and connected. Tak adalah bateri korang mati macam tu je bila korang terlupa tutup. Cushion yang lembut memang sedap bila pakai. Selain daripada membuatkan korang boleh pakai lama headphone ni dan mengurangkan kesakitan, soft cushion ni juga bertindak sebagai penapis suara audio. Tak adalah bunyi tu terdengar sampai keluar kan. Okay, just info sikit, diameter speaker dia lebih kurang 40mm, sensitivity pula 110 plus minus 3 decibel. Frekuensi respon adalah antara 20Hz sampai 20kHz. Apa yang aku perasan lah, audio bunyi memang clear. Kadang sampai 4 kali tekan volume up pun dah kuat dah. Nice. Selain tu, Mozom wireless headphone ni adjustable tau. Means korang boleh adjust besar bukaan headphone tu ikut saiz kepala korang. Senang pula tu. Makin lama korang guna, makin banyak fungsi yang korang akan jumpa dekat button yang ada dekat Mozom wireless headphone ni. Contohnya, korang boleh tukar lagu dan naikkan volume hanya menggunakan satu button yang sama. Jadi kalau korang minat nak dapatkan dan try sendiri headphone yang gempak ni, just tekan link kat description, okay? Kalau dalam video lepas, 3D Mobile and Accessories ada hantar kita orang Vansonic headphone, which is yang ada wire yang sesuai untuk gaming. Tapi kali ni lebih kepada bentuk santai, which is macam maybe adik-adik korang ada PDPR, ataupun maybe korang sendiri kaki music, kaki layan drama, kaki layan movie. Sangat-sangat sesuai, okay? So kalau korang nak tahu lebih detail, korang boleh pergi Wisha FB diorang.
iaitu 3D Mobile and Accessories. Dan juga kalau korang berminat nak beli, korang just boleh tekan link kat bawah. InsyaAllah akan ada ejen-ejen dorang yang akan uruskan korang untuk beli Mozom wireless headphone. Dan sebenarnya dah ada pun Kim Bayu yang beli, dan which is aku sangat appreciate that. Thank you. Dan kalau korang risau, which is macam dorang punya seller tak peramah, jangan risau, aku dah contact banyak kali dan seller dia sangat peramah, which is seller dia pun seorang Kim Bayu. So maybe kalau lepas ni korang jenis yang nak marathon Physics Scream, korang boleh gunakan Mozom wireless headphone. So jom kita terus ke kisah ketiga malam ni. Dimeriahkan lagi dengan Mozom wireless headphone dengan sebuah kisah yang aku bagi nama Bulan Terang. So kisah Bulan Terang ni dia berkisah mengenai 3 orang sahabat yang memang orang kata kaki redah. Okay, kalau kau nampak Tongki, okay, Talam, Yuyu tu memang kaki redah. Ni 3 orang yang memang kaki redah, yang masuk hutan kaki redah. Lepas tu memang orang kata memang apa aktiviti lasak memang dorang buat. Dorang memang buat. Dorang kata memang banyak gila dorang buat aktiviti-aktiviti lasak, benda-benda yang macam maybe bukan semua orang boleh buat. Dan satu hari 3 orang ni, kita petik nama Kim Bayu, Daniel. Daniel, aku nak ambil peluang ni, aku nak ucapkan happy birthday kepada Daniel, okay, which is Kim Bayu yang sangat-sangat sporting. Aku harap Daniel, kita orang harap Daniel akan dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam keberkatan, dan moga menjadi anak yang soleh dan berjaya dunia dan akhirat. Which is bukan Daniel seorang lah, which is kalau ada Kim Bayu yang lahir bulan 7, lahir bulan 8, aku ucapkan sekali kat korang happy birthday. Okay, maybe ada yang terawal, maybe ada yang terlambat, tapi sama-sama kita meriahkan sebab kita kan family. Dalam kisah ketiga ni ada Daniel, kita ada Hafizul, dan kita ada Faizal. Okay, 3 orang ni, okay, satu hari diorang bercadang untuk terjah satu gunung dekat Johor. Aku rasa korang tahu lah gunung mana kan. Tapi dia kata gunung ni bukanlah gunung yang keras pun, tapi yelah, bila naik gunung bukan tempat kita, jaga mulut. Okay, yang paling penting dia kata orang yang first time lalu naik gunung ni, pastikan jaga mulut lah, jangan nak celupa sangat. Bila diorang dah pakat dalam sekian-sekian date, okay, kita akan panjat dalam pukul 6. So diorang pun berkumpul lah, bawa peralatan semua, diorang pergi naik dalam pukul 6 petang macam tu. So diorang naik lah, diorang naik. Dalam 2 jam perjalanan, tiba-tiba si Pijol tiba-tiba rasa nak muntah. Pijol macam tunggu jap, aku penat tu, siap nak muntah, tak sihat tu. Lepas tu si Daniel macam, kau okey tak? Asal macam teruk sangat ni, kita baru 2 jam kot naik, tak sampai mana lagi, betul tak? Kemudian si Faizal ni macam, betul lah tu, tapi itulah aku takut juga kau ni, kau okey tak sebenarnya? Kalau tak okey, nak turun pun dah lewat kan. Tak apa, kalau kita teruskan perjalanan. Kalau kita tengok macam mana, kalau makin teruk, kita ikhtiar lain lah. Lepas tu diorang pun teruskan perjalanan. Okay, diorang teruskan perjalanan. Si Pijol makin teruk. Dia macam memang dah, orang kata memang dia memang dah macam, tak boleh tu, aku minta maaf tapi aku tak sihat tu, macam tu. So nak jadikan cerita macam ni kisah dia, okay. So bila diorang, si Pijol ni macam dah teruk, lepas tu si Daniel dengan si Faizal pun dah macam tak nak buat apa. Diorang pun just ambil keputusan, Pijol, kau just stay dekat sini, okay, kat tapak kita ni, kau just stay. Malam ni cadangnya nak berburu, tapi aku tengok kau memang dah tak boleh nak buat apa ni, kau just stay sini. Malam ni aku dengan Daniel akan pergi berburu, okay, kau tunggu je sini. Nanti kita akan turun lah lepas kita berburu, sebab bukan senang naik sini. Kemudian si Pijol macam, okay, tak apa, okay lah, kau dah pergi lah, aku minta maaf tau. Serius, aku minta maaf, aku bukan apa, tapi memang aku memang dah prepare, aku memang join korang, tapi memang aku tahu tak boleh lah, aku mungkin terkejut badan aku kan. Lepas tu macam, tak apa, relax, santai. Lepas tu diorang pun naik lah malam tu. Diorang naik malam tu around dalam pukul 12 lebih. Okay, dalam pukul 12 lebih diorang dah ada kat atas bukit tu. Si Daniel dan juga si Faizal pun bawa senapang semua, bawa naik atas gunung, masuk hutan. Diorang check, diorang aim kawasan mana yang ada rusa-rusa liar. Diorang tengok, okay, cun, ada satu kelompok kawanan rusa liar. So diorang pun aim. Daniel ni dah aim cantik ni kan, aim, tembak. Lepas tu Daniel kata, alhamdulillah kena. Sebab diorang nampak macam kena. Ya takkanlah orang-orang yang biasa-biasa ada senapang ni kan. Of course lah, yang dah ada lesen, yang mahir. Diorang tengok macam, okay, kena, macam memang rezeki kita malam ni. Faizal, jom ikut aku, kita ambil rusa.
Diorang gerak lah. Diorang pergi masuk kat hutan tu. Sampai kat tempat kawanan rusa tu, tak ada rusanya. So orang rasa macam, tadi kan kena ke? Asal tak kena? So si Faizal macam, mana aku tahu kau yang tembak. Aku kata kena. So tak dapat ni. Lepas tu si Daniel macam, tak apa, relax takkan baru sekali kot, relax lah. Lepas tu diorang pun cek lagi. Diorang cek kawasan rusa. Lepas tu diorang nampak ada satu kawanan rusa yang daripada yang lari tadi, diorang datang balik kat situ. So diorang pun nampak macam, okey, bulan terang malam ni. Diorang bulan terang bantu diorang untuk tengok lebih jelas kawanan rusa tu. Diorang kata macam, Cun, kali ni insyaAllah kena. So Daniel pun ambil senapang dia kan. Bismillah. Lepas tu si Faizal memang dah pisang lah. Faizal memang, tembaklah. Kata, apa cepat tembak. Si Daniel macam, kau ni sabarlah. Satu. Lepas tu dalam lebih kurang 2 saat nak tembak, tiba ada orang keluar. Ada orang keluar daripada kawanan rusa tadi. Rusa tadi memang lari lah. So nampak ada seorang lagi keluar macam ni. Daniel, Faizal, tolong aku. Macam tu. Dan diorang nampak orang yang panggil diorang tu adalah si Pijul. Pijul dalam keadaan orang kata dah baju dia rabak, koyak dan mulut dia pucat, muka dia pucat. Dan diorang kata, diorang memang waktu tu macam pelik lah. Kenapa si Pijul ni ikut orang sampai sini lah, padahal dia sakit kat bawah kan. Diorang macam, Pal, ikut aku sampai sini tu. Kau tak sihat lah. Kalau kau hilang kat dalam hutan ni macam mana? Lepas tu si Pijul macam, korang kenapa tu? Korang tinggal aku lama gila tu kat bawah. Aku macam, ya Allah, aku sorang-sorang tu. Aku dah lah first time datang hutan ni. Lepas tu, jangan tu tinggal aku lama-lama. Kemudian si Daniel dengan Faizal pun macam, aku minta maaf tu. Aku dengan si Faizal khusyuk sangat nak tembak rusa kan. Sebab bukan selalu datang, tapi itulah aku macam, aku tak maaf tu, aku lupa tu. Okay, tak apa, kita balik lah. Balik. Diorang pun macam, okay lah, balik. So diorang pun bertiga ni turun ke bawah nak pergi ke kawasan tempat perkemahan diorang tadi. Diorang turun, lalui denai-denai. Okay, kau bayangkan malam yang sunyi kat dalam hutan, bunyi cengkerik yang memang kuat gila. Okay, dan bulan waktu tu terang, which is dalam hutan tu nampak terang lah. So diorang turun. Tiba-tiba si Danny ni dia bergurau. Dia cakap, terang doh bulan malam ni. Aku dengar cerita kalau orang kata kalau bulan terang malam ni ada orang mati. Kemudian si Faizal ni macam, kau punya mulut, ya Allah, hutan ni ngarut lah semua. Lepas tu si Pijol yang tengah sakit, yang tengah pucat ujas macam ni, yang macam merakah member dia kan, nak sembang-sembang macam tu tengah-tengah malam macam ni kan. Member tengah sakit kan. So diorang pun turun lah. Tapi tak apa, member semua kan, diorang turun pergi kat kawasan perkemahan. Tiba-tiba diorang perasan dalam perjalanan diorang nak ke tempat perkemahan tu, diorang terberhenti bila ada satu kejadian yang membuatkan si Daniel ni cakap macam ni. Daniel tengah jalan, tiba-tiba macam ni, Faizal, kau nampak kat atas tak? Faizal, woi. Lepas tu Faizal macam ni. Faizal macam, kau kenapa? Ya Allah, terkejut aku. Asal? Atas mana? Dia pandang atas. Perlahan-perlahan sorotan lampu seluruh orang tu ke bawah, daripada bawah ke atas, perlahan-perlahan. Dia nampak ada satu lembaga, lembaga tanpa kepala. Ada satu mayat tanpa kepala sedang terikat, tergantung dekat atas pokok. Yang mana mayat tu, diorang kata berlumuran darah dan terikat dengan lilitan macam akarnya tu, dengan pokok-pokok liar. Diorang macam, ya Allah. Wih, cepat. Bawa Pijol, kita lari. Pijol hilang. So orang macam, mana Pijol siap? Ya Allah, Pijol ni sakit-sakit ni lagi mana? Lepas tu si Daniel ni mula start macam something pelik lah. Tak apa. Kita tapak perkemahan kita dah tak jauh kan. Tak apa, kita terus turun. Maybe aku tak tahu, tapi maybe si Pijol ada kat situ. Tak boleh teruskan. Diorang teruskan perjalanan pergi ke tapak perkemahan. Bila diorang sampai tapak perkemahan tu, diorang nampak
Si Pijol tengah baring tau, tengah baring. So diorang macam, siapa je ikut diorang tadi kan, dekat atas kan. Lepas tu si Faizal marah macam, ya weh Pijol, kau ni, aku dengan si Daniel gila-gila cari kau boleh tidur kat sini. Jangan buat takut lah, ni hutan tu, bukan rumah. Weh, bangunlah, jom, turun. Weh, Pijol, diorang gerak-gerakkan Pijol tak ada reaction. Dan lepas beberapa ketika diorang cuba kejutkan, diorang tahu Pijol dah mati. So persoalan sekarang, siapa sebenarnya yang teman diorang ke atas bukit tu untuk turun? Dan adakah, aku tak tahu lah, adakah mayat yang tergantung tadi tu adalah lembaga yang sebenarnya menyerupai si Pijol ni? Dan selepas confirmation semua, diorang dapat tahu yang si Pijol mati sebab keracunan makanan. Semua yang pelik adalah apa yang sebenarnya Pijol ni makan dalam hutan tu sampai dia mati macam tu tau. Dan apa kaitan dengan lembaga yang datang dengan diorang tu dalam keadaan menyerupai si Pijol dalam keadaan koyak rabak. So itu sahaja kompilasi seram budak tebing untuk malam ni. Aku harap korang enjoy dengan kompilasi seram malam ni, which is kompilasi yang rare lah. Dah kali kedua aku rasa kita gunakan nama tajuk drama dan juga TV series, which is sebelum ni ada Anchor, Project Anchor SPM, dan sekarang ni adalah budak tebing. Aku ada baca juga komen yang mana ada yang minta untuk kita orang buat seram perniagaan. Sebenarnya good idea, okay? Kepada yang komen tu terima kasih sebab komen. Sebab aku sebenarnya ada beberapa kisah seram pasal perniagaan yang memang menyeramkan lah. Bagi aku memang menyeramkan. Dan aku rasa kita boleh bantu untuk menjayakan kompilasi ni, okay? Jadi kalau korang ada kisah-kisah seram macam biasa, jangan lupa share kat kita orang dekat alamat email physicscream fi2ik scream@gmail.com. Dan so macam biasa, jangan lupa like, comment and share. Jangan lupa subscribe dan tekan button bell notification supaya korang tak terlepas satu pun video daripada kita orang, okay? Which is bantu kita orang untuk capai 10k. Aku harapnya sebelum tahun ni lah. Macam susah, tapi aku rasa insya-Allah boleh dapat. So sekali lagi, kalau korang berminat untuk dapatkan Mozom wireless headphone, korang boleh just tekan link dekat description. Dan mungkin korang boleh minta promosi, I don't know, cakap lah korang daripada Physics Scream. Dan apa yang aku nak highlight pasal ni, kotak dia sangat cantik. Susah doh nak dapat kotak macam ni. Cantik doh. Aku sebenarnya kotak ni dah lama tapi still clean, good quality lah. So sampai situ saja. InsyaAllah kita jumpa dalam episod yang akan datang. Kamsahamnida, miane, annyeong, ciao. Tapi sebelum korang keluar, ni serius, okay? Ni serius. Abang, akak, okay? Mak yang mungkin daripada jauh tadi tengok korang, subscribe, okay? Subscribe, jangan lupa subscribe.